lambat untuk record. Okay, dah berjaya record. Alright semua. So, kita akan sambung iaitu kemahiran tulis nombor dalam angka. How you gonna write numbers in numerals? Okay. First kali. Minggu lepas ingat remember. Remember. Perkataan ribu hanya akan disebut sekali saja. The word thousand can only be mentioned once. Dia takkan ada 600 ribu 7,000 takkan ada. Dia takkan ada 600 ribu 7,000. Dia perkataan ribu cuma akan sebut sekali Cikgu, saja. Yes, Wan Zulaika. minta maaf cikgu, boleh tak saya nak keluar sebab saya ada urusan keluarga. Okay, tak apa, tak apa. Nanti Zulaika tonton rakaman dengan nota. Okay Zulaika. Okay, hati-hati Alright. Okay semua. So kita sambung balik Okay, ingat perkataan ribu cuma akan ada sekali saja. Kita akan sebut sekali saja. Okay, next. Andai kata. Andai kata apabila satu tu berada pada nilai tempat 10 ataupun 10,000. If one located at the place value of 10 ataupun 10,000, kita akan sebut dia sebagai belas ataupun belas ribu. Kalau satu, 11 lah. 11. Kalau satu dengan dua, 12. Kalau satu dengan tiga, 13. Ingat kalau satu berada di rumah 10 ataupun 10,000. Kita tak panggil 10,2 kita tak panggil 10,2, 10,5,000 tak. Kita panggil 15,000. Kita panggil 15,000. Kita tak panggil 10,5,000. We don't say as 510 110,5. Tak ada. Tak ada orang sebut 110,5. 15. Alright? Okay. Kita tengok. Okay, the first place value. Apa nilai tempat yang pertama? And then awak kena ingatlah nilai tempat dia susunan. Okay, sa. Ataupun ones. Next kita ada puluh. Ataupun tens. Selepas 10. Ratus. 100. Ratus ataupun 100. Next. Thousands. Ribu. Thousands. Next. 10,000. 10,000. 10,000. Jangan tulis puri. Puri pula. Puri ni hanyalah singkatan saja supaya awak senang ingat. Tapi nanti bila keluar soalan, apakah nilai tempat bagi digit ini? Awak tulis puri. Puri? Jangan. Nanti orang ingat tomato puri pula. Awak tulis penuh-penuh lah. 10,000. Okay. Next. Selepas 10,000. 100,000. 100,000. 100,000. Ini pun sama juga. Jangan tulis jangan tulis rari. Orang tak pernah dengar rari tu apa. Okay. After 100,000, kita ada apa? Kita ada juta. Kita ada juta. Okay. Ini yang kita dah pun buat sebelum ni. Ini yang pun kita dah pun buat sebelum ni. Cikgu akan padam semula. Cikgu akan tunjuk lagi sekali Lagi sekali cikgu akan tunjuk dekat awak macam mana nak selesaikan yang ini. Alright. Sekali lagi. Okay. Kita tengok contoh dia. Okay. Contoh dia bagi dekat awak berapa? Contoh dia bagi dekat awak 27,453. 27,453. Okay, first kali apa yang awak kena buat? Awak kena identify. Awak kena kenal pasti apa dia punya the highest place value. Apa nilai tempat yang paling besar sekali ada kat sini? 10,000. 10,000 ataupun 10,000. Kita tengok kat sini Dekat sini ada puluh, dekat sini ada ribu. Okay, kejap. Kenapa cikgu punya ni tak keluar? Okay, wait lah. Cikgu kena keluarkan dulu cikgu punya. Okay, kejap. Okay, kejap. Cikgu stop dulu presenting. Cikgu sebab cikgu nak kena masukkan detail dulu. Dia apabila awak guna benda yang melibatkan IT ni macam ni lah kadang-kadang. Kadang-kadang dia terkeluar sendiri. Kadang-kadang nak kena sign in balik. Itu pun kalau kita ingat password. Kalau kita tak ingat password, senyum sajalah. Sekejap, cikgu pun. Wait Okay. Cikgu akan kongsikan lagi sekali. Okay, nampak skrin cikgu Nampak. Okay, sekali boleh nampak. Okay, alright. Nampak. Okay, sekarang kita tengok kejap.
Hmm. Okey. Okey, sekali lagi kita tengok. Okey, 27,453. 27,453. Okay, first kali awak dah kenal pasti dia punya the highest place value dia, nilai tempat yang paling besar dekat sini adalah 10,000. So kita keluarkan sampai 10,000. Sa, sini sa. Ini sa. Lepas sa kita ada apa? 10. Sampailah 10,000. Awak keluarkan 10, ratus, ribu, puluh ribu. Yang mana di LP awak keluarkan dalam bahasa Inggeris lah. Ataupun awak just tak payah tulis. Tak payah tulis pun tak apa sebenarnya. 10, ratus ribu ni. Awak letak garisan dia sahaja. Asalkan awak tahu ini garisan untuk rumah apa. Okey. Dua. Dua agak-agak nak letak mana dua? Dua ni. 10,000. Dua akan berada pada rumah puluh ribu. 7. Badan? 1,000. Okey, 7 akan berada pada rumah ribu 7,000. Ingat ini angka ini dia punya rumah. Selepas angka tu mesti akan disebut dia punya rumah dia. So 7 akan berada pada rumah ribu. Okey, 4 berada di mana? Rumah ratus. Okey, 5. 10. Last sekali 3. Sa. So dapatlah jawapan dia 27453. So inilah macam mana nak tulis 27,453. 27,453. Boleh faham? Boleh faham semua? Kalau Boleh. ada sebarang pertanyaan. Boleh. Ada sebarang pertanyaan tak sebelum kita move on kepada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada ingat untuk soalan lepas ni cikgu akan bagi masa 1 minit lah, 1 minit. Soalan pertama 1 minit lah, 60 saat. 60 saat, cikgu akan bagi masa 60 saat, 1 minit. And then bila masa dah habis, semua post jawapan dekat bahagian chat. Alright? Okay, jom. Soalan yang pertama. 48,295. 48,295. Ingat murid DLP 40. 40 AJ dia FORTY. Yang betul kita AJ sebagai FORTY. Kita tak AJ FOURTY. Hanya 4 sahaja kita akan sebut FOUR. 400. Kalau 40 FORTY. Masa cikgu tak letak. Okay, come on. Untuk soalan yang ketiga, 4 dan juga 5, cikgu akan bagi peluang siapa yang nak volunteer untuk explain. Di sinilah untuk awak build up awak punya confident level. Level confident awak. Supaya nanti dalam kelas, awak beranilah untuk explain. Awak kat sekolah tak start lagi ni. So awak dah belajar banyak dah daripada kawan awak yang lain. Okay, masa menghampiri 60 saat. So get ready. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, jom kita tengok jawapan masing-masing. Okay, soalan yang pertama ni cikgu terang dulu Soalan yang ketiga, 4 dan juga 5 baru awak volunteer untuk terangkan. Okay, jom kita tengok. Okay, apakah dia punya nilai tempat yang paling besar? What is the highest place value? 10,000. 10,000. Puluh ribu. So dia punya the highest place value adalah 10,000. 10,000 yang paling besar sekali. So kita keluarkan dia punya ni lah. Kita keluarkan dia punya ni garisan dia. Sa sampailah 10,000. Ini adalah garisan sa. Awak tak nak buat pun tak apa tau. Tapi cikgu buat ni hanyalah untuk panduan awak supaya nanti senang nanti awak nak tonton semula, nak tengok balik nota ni. Okey, sa 10, ratus, ribu, 10,000. Okey, cuba tengok 4. Di manakah nak letak 4?
Di mana? 10,000. 10,000 di 10,000. 8. Di mana kan nak letak 8? 1,000. 1,000. 2. 100. 9. 10. 5. Sah. So awak akan dapat jawapan 48,295. So inilah macam mana cara awak nak tulis 48,295. That's how you gonna write 48,295. Okay, soalan yang kedua, get ready semua bagus semua yang bagi jawapan dekat dalam chat ni semua betul lah, terbaik. So kali ni kita kurangkan sikit masa 45 saat. 45 saat. Cikgu kena letak jam dulu, nanti cikgu lupa. Okay, ready 45 saat. Soalan yang kedua, 34,850 Okey. Kejap. Kenapa dah ada jawapan? Okey, alright, teruskan. 34,850 52. 45 saat. 3. Soalan kedua cikgu terangkan dulu. Soalan ketiga, 4 dan juga 5 awak akan volunteer untuk terangkan macam mana nak selesaikan soalan ni. 5. 45 saat Untuk soalan ni 45 saat saja cikgu bagi. Okay, 30 saat telah berlalu. Sabar. Sabar Arif, sabar. 45 saat. Cikgu, saya Iris lah. Oh, Iris. Oh, sorry. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. 45 saat telah pun berlalu. Okey, kita tengok jawapan masing-masing. Okey, betul ke ni? Okey, jom kita tengok. Okey, nilai tempat terbesar apa dia? 10,000. 10,000. So, kita keluarkan. Okey. Cikgu keluarkan Awak tak nak keluarkan pun tak apa. Okey, 10, 100, 1,000, 10,000. Okey, jom kita tengok nombor yang pertama. 3. 3 nak letak mana? 10,000. 4 nak letak mana? 1,000. 8 nak letak mana? 100. 5, 10. 2. Sah. So, awak akan dapat jawapan 34,852. So, 34,852. Inilah cara tulis dia. Okay, good job untuk semua sekali. Jom kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, cikgu akan bagi peluang kepada siapa yang nak volunteer untuk explain. Alright. Ini sebenarnya bagus untuk awak dapatkan TP yang tinggi dalam kelas. Okay, soalan yang ketiga. 8,946. Yang ini cikgu bagi 30 saat je. 30 saat saja. 30 saat. 8,946. 8,946. Okey, 15 saat telah berlalu Ingat soalan ni 30 saat saja. Soalan mudah-mudah ni tak perlu, jangan ambil masa yang terlalu lama. Sebab kita akan ambil masa lama dekat soalan yang susah nanti. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Masa telah pun tamat. Okey, siapa nak volunteer explain soalan ni? Saya. Okey, Daniel. Okay. Daniel, explain. How you got the answer? So the 8 go to place thousands. Before that, what is the highest place value in this question? Highest thousands. 1,000. So we need to come out from ones until 1,000. Okay. Tapi yang dah tahu tak payahlah. Yang dah tahu tak payah. Okay. So the first one we call as ones, tens, hundreds, and thousand. Okay. Continue. Alright. So the 8 go to thousands. And the 9 goes to hundreds. 4 goes to pulo. Tens,
And then 6 goes to ones. So Okay. so we got 8, 9, 4, 6. 8946. So that's how we're gonna write 8946. 8940 46. Okey, tahniah, bagus Daniel. Okey, dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul di bahagian chat. Okey, bagus. Now kita move on kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat pun sama juga, cikgu bagi 30 saat. Cukup ke 30 saat? Cukup. Cukup lebih daripada cukup Okey. So lepas ni Daniel tak boleh dah. Kena orang lain pula Okey, soalan yang soalan keempat, tak ada soalan keempat. Oh, dah habis soalan ketiga je. Sebab yang ni mudah. So, ada 3 soalan je. So, untuk orang seterusnya, next punya. Next type pula. Okay, kita tengok jenis yang kedua. Okay, jenis yang kedua. Ada nilai tempat yang tak disebut. Okay, untuk jenis yang kedua ni berapa soalan? Ada 3 soalan. Okay, ada 3 soalan. Okay, untuk jenis yang kedua ni ada 3 soalan. So, lepas ni cikgu akan bagi awak peluang untuk soalan yang kedua dan juga ketiga. Okay, jenis yang kedua ada nilai tempat yang tak disebut. So, kalau awak tengok dekat sini 7,051. Okay, first kali. Guna cara yang sama. Apa nilai tempat yang paling besar? Nilai tempat paling besar yang ada dalam ni. 1,000. So, kita keluarkan sampai 1,000. Okay, itu step pertama 10, ratus, 1,000. Okay, sekarang kita tengok. 7 nak letak mana? 7. 7 letak dekat 1,000. Okay, 5 nak letak mana? 5. Tak puluh. Sebab sebelah. Kenapa 5 ni letak dekat 10? Sebab dekat 50. Ni, sebab selepas 5, bukan sebab ratus tak ada. Sebab selepas 5 dia sebut 10. Itu sebab dia. Selepas 5 dia sebut 10. That's why we put 5 dekat 10 Jangan kata sebab ratus ada, bukan. Sebab selepas 5 ada perkataan 10. Okey, 1 letak mana? Sah. 1 letak dekat rumah Sah. Ratus ni. Ratus. Ya ke Sifah? Tak sifat. Bukan tulis 751 ke? Tak. Yang Kenapa bukan? Kalau yang tu jadi 100. Macam mana nak sebut nombor ni? 751. Sama tak? Tidak. Oh, tak sama. So, ratus yang kosong ni letak apa? Kosong. Letak sifar. So, dapatlah jawapan dia 7 sifar 5, 51. Okey, good job. Bagus. Okey, soalan yang pertama, jom. Soalan yang pertama, cikgu bagi masa 45 saat. 45 saat untuk soalan pertama. Soalan kedua, ketiga baru 30 saat. Okey, ready soalan pertama? Okey, ready. Soalan pertama. Go. 64,203, 64,203. 45 saat. Siap. Semua dah siap ke? Ada yang belum siap lagi ke? Saya dah. Ada yang belum? Yang belum? Dah. Oh, kalau tak ada yang belum, Dah. semua sekali post jawapan. Okey, so maksudnya 30 saat tu okey lah Okey. Alright, jom kita tengok jawapan masing-masing. Okey, soalan yang pertama cikgu terang dulu. Soalan kedua, ketiga cikgu bagi peluang dekat awak terang. Okey, sekali lagi. Okey, nilai tempat yang terbesar dekat sini yang kita boleh nampak adalah nilai tempat bukan puluh, tapi puluh ribu bukan puluh tapi 10,000. So kita keluarkanlah sah sampai 10,000 dekat sini. Sah, puluh, ratus, ribu, 10,000. Yang mana yang dah mahir tak perlu dah buat benda ni. Awak dah boleh skip dah benda ni. Yang mana yang dah mahir. So 6 letak di mana? 60,000. 10,000. 4 di mana? 1,000. 2 di mana? 100. 3 di mana? 100.
Apa nak buat dengan sini? Apa nak buat dekat sini? Letak sifar. Sifa. Letak Sifar. sifar. So dapatlah 6, 4, 2 sifar, 3. Tiga. So inilah macam mana cara nak tulis 64,200, 203. Okey, soalan yang kedua, get ready. Soalan kedua kali ni cikgu akan panggil siapa-siapa saja untuk volunteer untuk explain kepada rakan-rakan anda macam mana awak dapatkan jawapan. Okey, soalan yang kedua, 30 saat 30 saat. 20,630. 30 saat. Okay, come on. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, jom kita tengok jawapan masing-masing. Okay, siapa nak volunteer untuk explain soalan ni? Cempaka. Cempaka. Okay, Cempaka, explain. Terangkan dekat kawan-kawan macam mana awak dapatkan jawapan. Mula-mula tengok dulu mana digit yang terbesar. Okay. Digit yang terbesar. Digit yang terbesar ke nilai tempat yang terbesar? Nilai tempat. Nilai tempat. Digit yang terbesar 6 ni. 6 yang paling besar yang kita dapat kat sini. So nilai tempat, apa nilai tempat terbesar? Cempaka. 10,000. Alright. Okay, teruskan Cempaka. Lepas tu tulis dulu 10,000. 10,000 besar, 10, 100, 1,000, 10,000. Right. 20 letak dekat 10,000. 20. Macam ni? Bukan 2. 2. Ingatkan 20. Okay, 2. Tulis dulu 6 dekat 100. 6 dekat 100. Okay. 3 dekat 10. 3 dekat 10. Okay, alright. Yang tak ada nombor tu letak sifar. Yang tak ada nombor letak sifar. So dapatlah jawapannya apa? 20,630. 2 sifar 6 3 sifar. So inilah dia 20,630. Okey, tahniah Cempaka dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Okey. Siapa yang salah ni? Apa ni? Sofia macam mana boleh tertinggal sifar? Terlupa nak tekan. Lupa nak tekan. So tapi jawapan atas kertas betul kan? Okay, alright. Jawapan atas kertas betul tak apa. Biasalah tu. Bila kita guna laptop ni biasalah kadang-kadang kita typo. Okay, kalau typo tak apa. Kalau typo awak tulis je balik jawapan yang baru nanti. Alright? Okay, so maknanya semua betul lah. Okay, so now kita move on pada soalan yang terakhir. Soalan yang ketiga untuk jenis ni. Soalan yang terakhir. Sama juga 30 saat. 30 saat. 803,056. Okay, ini untuk murid tahun 5 untuk tahun 5 dan juga tahun 6. Sebab apa? Sebab angka tak bukan. Ini untuk tahun 4 lah, 456. Untuk 456. Dia kalau dah masuk juta tu, ini untuk tahun 5 dan juga tahun 6. Sebab apa? Sebab dia dah lebih 100,000. Sebab tahun 4 sampai 100,000 saja. Untuk tahun 4 dia sampai 100,000 saja. So bila dia dah lebih 100,000 tu dia untuk tahun 5 dan juga tahun 6. So untuk tahun 4 awak tak perlu risau, nombor awak tak banyak. Tahun 4 nombor awak tak banyak. Sampai 100,000 je. Tahun 5 dan juga tahun 6 ni yang banyak. Oh, cikgu tak tekan start. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Cikgu cakap tu dah sampai limit 30 saat tu. Okay, come on, boleh post sekarang jawapan. Dekat sini nanti mungkin akan ada yang problem sikit. Kenapa? Lepas ni cikgu akan bagi tahu kenapa. Sebab ni cikgu cakap ni untuk tahun 5 tahun 6. Tapi kalau awak dah faham dah konsep dia senang je. Okey, agak-agak siapa nak volunteer explain? Daniel sudah, Cempaka pun sudah. Siapa? Siapa nak?
Siapa angkat tangan? Tak ada. Paris. Siapa? Paris nak cuba. Paris. Okay, Paris. Okay, Paris. Explain how you got the answer, Paris. First, we see which is the biggest place value. Okay. So what is it? Uh, uh, So what's the highest place value in this question? Nilai tempat terbesar. million, juta. Million? Yeah. Are you sure? Dekat sini dia tak dalam soalan ni dia tak ada sebut million pun. Okay, first kali kita ada 1000. And then apa yang ada dekat sini? 800 G. So the highest place value nilai tempat paling besar dalam soalan ni apa dia? Ratus ribu. 10,000. Ratus ribu. 100,000. So the highest place value in this question is 100,000. Okay, so kita keluarkanlah sampai 100,000. Kita keluarkan sampai 100,000. So sini ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000. So dia ada 6 kesemuanya. Nombor tu mesti ada 6. Siapa yang nombor tu hanya ada 5 saja, automatic salah. Siapa yang nombor dia hanya ada 5, automatic salah. Okay? Alright. Okay, teruskan. Continue, Paris. Paris punya jawapan salah tu, Paris kan? Kan. Awak nak cuba juga? Nak cuba juga. Okay, cuba je. Okay. Where you gonna put 8? 8 we put at the 100,000. 100,000. Okay. 3,000 we put at 1,000. 3,000. 3 we put at Bukan. Put 3 Bukan. at 1,000. Oh, 3 only Okay, alright. Okay, next. 5 we put at 10. 10, 10, right? 6 we put at 1. Okay, so Which one have empty, just fill it up with 0. just fill up with 0. Just isikan dengan sifar saja. So kita dapatlah 8, 0, 3, 0, 5, 6. So that's how you're gonna write 803, 803,050, 56. 803,050, 56. Ada ramai juga yang salah. Tak ramai tapi ada certain murid yang salah. Kenapa? Sebab mungkin awak tak letak rumah rumah ratus ribu. Sebab awak tak letak rumah ratus ribu. Okay? So jap, cikgu nak tanya dulu lah. Paris tadi salah sebab apa? Sebab terletak 803, tertinggal 10 dekat 100. Awak tertinggal 0 dekat 100. Okay, so kena hati-hati soalan-soalan mudah ni kalau boleh jangan buang markah. Isnaufal, kenapa salah Isnaufal? Macam mana boleh silap? Tak perasan lah. Tak perasan. Apa yang awak tak perasan? Yang mana? Yang ratus tu. Ratus. Yang mana ingat bila kita buat garis macam ni kita akan lebih nampak yang mana tak ada sifar, yang mana tak ada nombor kena isikan dengan sifar nilai tempat tu. Alright. Okay, lepas ni kena hati-hati Okay, Iris. Salah taib. Tapi jawapan betul Okay, Irfan. Irfan sebab apa Irfan? Okay, Irfan mungkin ada masalah mic. Okay, Rahayu Mahathir. Yang pakai Rahayu Mahathir siapa dia? Maaf cikgu tak ingat. Apa dia? Fayat. Okay, Fayat kenapa salah Fayat? Saya lupa nak letak rumah 10,000. Lupa nak letak rumah 10,000. Ingat susunan rumah mesti kena ingat 10, ratus, 1,000, 10,000, 100,000. Once, 10, 100,000, 10,000, 100,000 and then last kali million untuk year 5 and year 6. Alright. Okay. Anur, kenapa Anur? Kenapa salah?
Lupa nak letak kosong dia punya. Dekat rumah 100. Okay, alright. Okay. So, ingat lepas ni semua murid awak dah dengar dah. Kesilapan yang kawan-kawan awak buat. So, lepas ni jangan ulangi kesilapan yang sama. Kena hati-hati sebab soalan ni mudah. Bila soalan ni mudah, andai kata kalau awak jumpa soalan ni, jangan bagi salah. Kalau jumpa, selalunya soalan ni jarang lah masuk UASA. UASA jarang masuk soalan ni. Jarang sangat-sangat. Melainkan kalau pertengahan tahun mungkin ada. Tapi kalau akhir tahun, soalan-soalan macam ni tak ada lah. Jarang ada. Okay, so now next kita move on kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya melibatkan jenis yang ketiga. Okay, jenis yang ketiga kalau awak tengok ada belas. Maksudnya apa? Ada 11, ada 12, ada 13, ada 14 ataupun ribu lah. Okay, sekarang kita tengok. Ada tak perkataan ribu dekat sini? Ada tak perkataan ribu? No. Tidak. Tak ada. So kalau tak ada perkataan ribu, dia takkan sampai rumah ribu, puluh ribu, ratus ribu, takkan. So apa nilai tempat paling besar kat sini? 100. Nilai tempat paling besar kat sini adalah ratus ataupun 100. So itulah dia punya nilai tempat paling besar. So kita keluarkan 10 ratus. Kita keluarkan 10 ratus. Okay, so 5. Di manakah nak letak 5? 100. 5 akan letak dekat atas. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Macam mana tulis 11? 11 ke 12? Satu. So satu ni akan berada di rumah puluh dan satu lagi akan berada di rumah sah. Kalau Teacher, 12. Yes. Okay. Kenapa Grace cakap 12? Pardon? Oh. atau Okay. Ya, dia tak sama. Tak maaf. ya tak sama. So kita samakan dia. Kita nak 11 ke kita nak 12? 12 lah. Kalau 11 nanti awak tak nampak. Kita bagi 12 lah. 12. 12 ke. Supaya awak nampak mana nak letak ni, Okey. Okay, cikgu delete balik ni Yang ni cikgu delete balik. Okay, sekali lagi cikgu terang. Yang mana yang rasa ada problem tu, dengar betul-betul Okay, first kali disebabkan dalam soalan ni tak ada ribu. So dia punya nilai tempat yang paling besar adalah ratus. So kita keluarkan sampai ratus. 10 ratus. Okey, 5 akan berada pada nilai tempat ratus. Sebab apa? Sebab selepas 5 ada perkataan ratus. Okey, 12. Macam mana nak tulis 12? 1 di rumah puluh, 2 di rumah sah. Cara tulis 12 macam ni. So, nak macam mana nak letak? 1 akan berada di rumah puluh. Jangan letak 1 rumah sah, 2 rumah puluh. So, ini akan jadi 21. Jangan So, 1 akan berada di rumah puluh, 2 di rumah sah. So, dia akan jadi 512. 512. Okey, ada sebarang pertanyaan tak untuk yang ni? Jenis yang ketiga. Ada sebarang pertanyaan? Do you have any question? No. Ada. Senang, boleh faham? Senang? Yes. Okay, soalan ni ada 3 soalan. So jom kita buat yang pertama. Soalan pertama cikgu akan terang, soalan kedua dan ketiga cikgu akan beri peluang awak explain. Alright semua. Mungkin soalan lepas ni cikgu akan panggil nama siapa-siapa lah. Okay, soalan pertama go. Cikgu bagi masa dekat awak 45 soalan lah soalan pertama ni. 21,816. $21,816. 21,816. Lepas ni anda kata kalau ada awak nampak soalan tu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dia tak sama. Tak sama. Atas 11 macam tadi Atas 11 bawah 12. Atas 11 bawah 12. Awak just bagi tahu je. Biasalah soalan ni cikgu buat waktu malam kan. So bila waktu malam tu mata pun dia jadi malam. Okey, boleh post jawapan anda sekarang.
Okey, untuk soalan kali ni cikgu pilih boleh? Cikgu pilih. Cikgu nak Sofia. Izara Sofia. Explain boleh ke? Izara Sofia boleh explain ke? Okey, mungkin ada masalah mic. Kita bagi Isnaufal. Isnaufal boleh? Boleh lah. Boleh lah. Jangan boleh lah. Kena boleh. Boleh cikgu. Kena boleh. Okey, Isnaufal. Okay, terangkan macam mana awak dapatkan jawapan. Letak 22 tu letak kat 1,000. Sebelum tu, apa nilai tempat paling besar kat sini? 20,000. Nilai tempat. 10,000. 10,000. Nilai tempat paling besar adalah 10,000. 10,000. So, kita keluarkan. Okay, ni 10,000 ini 10,000. Puri. Okay, teruskan. 2 letak dekat 10,000. Okay. 1 letak kat 1,000. Okay. 8 letak kat 100. Okay. 1 So, macam mana tu 16? 1 dekat 10. Okay. 6 dekat sah. 6 dekat sah. So, inilah macam mana cara nak tulis 21,816. Okey, bagus Isnaufal. Terbaik. Okey, dan juga begitu juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Ingat dekat sinilah masanya untuk awak bina keyakinan awak. Nanti dalam kelas awak dah yakin lah untuk explain bila cikgu awak tanya. So, senang je nak dapat TP4, TP5. TP6 pun senang. Bila awak dah biasa explain dekat depan, cikgu tanya explain dan then awak bantu kawan. TP6 pun senang sahaja. Untuk math ni sangat senang nak dapat TP4, 5, 6. Sangat senang kalau berani. Okay, next kita move on kepada soalan yang kedua. Okay, get ready soalan yang kedua. 19,103. 19,103. 19,103. Kali ni macam mana ni? Cana ni sebab soalan ni dia gabung ni. Kita tak tekan start lagi. Oh, tak tekan start lagi. So 30 saat terus post 30 saat terus post. Okey, post sekarang jawapan anda. Okey, untuk soalan kali ni siapa nak volunteer? Come on. Siapa berani explain? Kita bagi peluang yang belum yang belum. Come on, siapa? Saya tu siapa? Hafiz. Okay, Hafiz. Try explain, Hafiz. How you going to answer? Find the biggest value. The biggest place value. 10,000. 10,000. So the biggest place value is 10,000. Okay, so we're gonna come out the place value. 10, 100,000, 10,000. Okay, 10,000 sampai 10,000. Okay, continue. Hafiz. For 19, we put the 1 at 10,000 1 at the 10,000. and 9 at 1,000. 9 at the place value of 1,000. Okay, continue. 1 will be at 100. 100. Okay, 1 at the place value of 100. 3 will be at ones. Okay, so what happened to the place value of tens? We put sifar. You put 0 sifar. So kita jadi 19,103. So that's how you're gonna write 19,103. 19,103. Okay, bagus Hafiz.
Tahniah, good job. Dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Ada yang salah tak? Tak ada salah dalam chat. Oh, bagus Terbaik semuanya. So maknanya awak dah faham. Dah faham kan senang. Macam tu. Senang Dah je. bijak. Dah bijak. Okay, so soalan last Soalan last untuk jenis ni. Okay, sebelum kita move on kepada jenis yang terakhir. Jenis yang lain pula. Okay, soalan last. Okay, get ready. 713,600. Yang ni 30 saat. 30 saat saja. 713,600. Yang ni soalan tahun 5 tahun 6 Kalau tahun 4 boleh jawab baguslah. Sebab dia more than 100,000, lebih daripada 100,000. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, siapa nak explain? Siapa nak explain? Ada siapa-siapa nak explain? Siapa yang tekan? Rahayu Mahathir siapa tadi? Fayat. Fayat nak try Fayat nak try Fayat. Adalah Okey Fayat, macam mana nak dapatkan jawapan ni Fayat? nombor nilai tempat paling besar waktu itu 100,000. Okey, 100,000. Okey, kita keluarkan sampai 100. Sampai 100,000 kita keluarkan. Okey, puluh, ratus, ribu, puluh, ribu, ratus, ribu. Okey, teruskan Fayat. 7 tu letak kat 100,000. Okey. 13 3 letak dekat rumah puluh. 1 letak kat rumah puluh ribu. Okey. 3 letak kat rumah ribu. Okey. 6 letak kat rumah ratus. Okey. Nombor yang kosong tu letak sifar. Okey, nilai tempat yang kosong ni kita letak sifar. So 10 dapat sifar, Sa pun dapat sifar. So dapatlah jawapan dia 7136 sifar. So inilah dia 713,600. Okey, tahniah Fayat dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Okey, good job. Senang ke susah? Jenis yang ketiga. Senang. Senang saja. Senang saja. Okay. Sebelum kita move on kepada nilai tempat, nilai digit, place value and digit value, kita ada satu lagi jenis. Jenis ni kalau keluar soalan, selalunya murid jarang dapat buat. Sebab apa? Dia lupa. Kenapa dia lupa? Dia jarang buat latihan. Soalan ni. Jenis ni kalau keluar, sebenarnya dia adalah peluang awak untuk dapat markah. Sebab soalan ni popular tau. Untuk soalan ni dia popular. Jom kita tengok dulu. Jenis yang keempat. Jenis yang keempat ni dia special sikit, dia istimewa sikit. Kenapa? Dia ada angka and then dia ada nilai tempat. Baik. Macam mana tu? Macam ni. Macam mana tu? Macam ni. Pernah dengar tak 3600? Pernah? Tak pernah. 3600. Kalau awak pergi luar negara kalau awak pergi luar negara, awak tengok cerita Hollywood ke apa, kadang-kadang dia akan sebut 2500. 2500, 1600. Dia sebenarnya cara sebutan diorang tu lain sikit tau. Kadang-kadang diorang tak sebut 1600. Diorang sebut 1600 kadang-kadang. 2500. So sebenarnya dia maksud dia lain. Siapa yang faham dia tahulah berapa jumlah dia. Siapa yang tak faham, dia ni cakap apa ni? Dia ni cakap apa ni? Tak pernah dengar pun. So kalau awak jangan terkejut, andai kata kalau satu hari nanti kalau awak pergi luar negara, orang tu bercakap dengan awak, dia sebut perkataan ni, awak jangan terkejut. Dia bukan, apa ni dia sebut salah, dia tak pandai sebut. Awak gelakkan dekat dia. Tak, bukan. Memang budaya dia, itu cara dia sebut. Cara dia sebut macam tu. Okey. Tapi macam mana kita nak tahu 3600 ni nombor apa? Okey, dia macam ni. Okey, first kali. Awak kena ingat puluh. Sekejap, cuba tengok Ada tak nota kat sini? Okey, tak ada. Okey, first kali awak kena ingat kita ada rumah puluh. Next, kita ada rumah ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, rari. Okey.
So yang ni nanti yang murid DLP awak tukar dalam dalam DLP. Okey, puluh. Puluh ada berapa sifar? 2. Puluh ada 2 sifar. Satu lah. Puluh. Satu. Puluh kalau puluh ingat 10. Ingat 10. Kalau ratus ingat 100. Kalau ribu ingat Satu ribu. kalau 10,000 10,000. 10,000. Kalau 100,000 100,000. ingat 100,000. Okey, 10. Kalau 10 ada berapa sifar? 1. 1. Ratus? 2. 1000? 3. 10,000? 4. 100,000? 5. Okey. Dah faham sekarang ni? Okey, sekarang kita tengok. Okey. 3600 first kali awak tulis dulu. 36. Okey, ratus. Ratus berapa sifar tadi? 2 kan? 2 kan? Letak 2 sifar atas dia. So dia akan jadi belakang 36 ni, belakang 36 ni just tambah je. Sifar. So dapatlah. So 3600 sebenarnya dia adalah 3600. 600. So kalau Mak Saleh tu cakap dekat awak, do you have 3600? So bermaksud dia adalah 3600. 3600. So jangan pelik. Alright? Okay, semua boleh faham? Ada pertanyaan? Boleh. Tak ada Okay, kalau tak ada jom kita move on pada soalan yang pertama. Soalan pertama cikgu bagi awak 15 saat saja. 15 saat, so kena pantas. 15 saat dari sekarang. 15.10, come on. 15.10. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Yang belum post, come on. Post jawapan anda sekarang. Okey, first kita tengok 15 ni, 15 lah. 10 ada berapa sifar? Satu. Satu saja. Ingat puluh, bayang 10. 10 ada satu sifar. Okey, so dia akan jadi 15 sifar. So 15 10 adalah 150. Okey. Alright. Anur macam mana boleh dapat 1500 Anur? Typo ke Anur? Oh, okey. Anur tertekan. Okey. Siapa yang letak jawapan salah letak je balik jawapan betul awak. Okey. So cikgu faham lah tu typo. Okay, alright. So now let's move on to the next question. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Inilah dia. 27,000. Alah kacang goreng. 15 saat. 15 saat. Kacang goreng Kacang goreng. Goreng kacang lagi lama daripada jawab soalan ni. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Okay, come on. Yang belum post jawapan, come on. Okay, ada siapa-siapa nak volunteer ke explain? Yang belum lagi. Hanan Uzma ada. Hanan boleh Hanan try? Cikgu tanya Hanan 1000 ada berapa sifar Hanan? 3 sifar. So 27 ni kita salin balik and then dekat 27 ni kita belakang 27 ni kita nak tulis berapa? 3 Yes, 3 sifar. So dapatlah dia 27,000 dalam bentuk angka macam ni. Okey, bagus Hanan. Good job, bagus. Dan juga murid-murid yang lain yang berjaya jawab dengan betul lah. So itu cara dia. Senang je. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk jenis ni. Untuk jenis keempat ni. Okey, so jom. 15 saat juga. 15 saat juga. Soalan yang terakhir. Okey, kejap. Cikgu letak ni dulu. Kalau tidak cikgu tak dapat bezakan. Okey, alright. Soalan terakhir. 125,000.
Okey. 15 saat. Lepas ni cikgu nak Irfan Anur lah, cikgu nak Anur. Anur pula. Lepas ni cikgu nak Anur pula. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Dah. Okey, Anur explain macam mana awak dapatkan jawapan, Anur. Saya tulis 125, lepas tu 100 tu tambah 20. Ada 2 sifar. So kita tambah 2 Sifar. sifar. So dapatlah 12. 12,500. Okey, bagus. Rasa Tahniah, senang lah. Anur. Ha? Apa dia? Rasa senang. Rasa senang, itulah dia. Cikgu bagi awak tips yang senang. Sebelum ni mungkin awak rasa susah sebab awak tak tahu. Sebab awak belum tahu tips. So sekarang cikgu dah bagi tips dekat awak. Dah senang. Cuma satu je cikgu pesan. Jangan tinggal. Nota-nota yang cikgu bagi dekat awak tu, rajin-rajinlah ulang kaji. Sekali-sekala ulang kaji. Jangan tinggal terus. Jangan tinggal terus. Walaupun ni benda yang senang, kalau awak tinggal terus, dia akan lupa. Siapa yang sekarang ni dia dah lupa dah macam mana cara ikat tali kasut? Ada tak yang lupa dah cari ikat tali kasut? Ada? Okey, tak ada. So kalau tak ada bermaksud awak masih lagi pakai kasut bertali dan awak masih ikat sendiri. Kadang-kadang ada serta-serta murid dia dah jarang dah pakai tali kasut yang bertali, dia pakai kasut yang strap tu. And then sekarang dia dah lupa dah. Macam mana nak ikat tali kasut? So itu sama juga macam maths. Walaupun benda tu senang, tapi kalau awak jarang buat, awak akan lupa. Tambah pula maths dia banyak tau. Terlalu banyak topik, banyak kemahiran, banyak formula yang awak kena hafal. So nak tak nak memang kena ulang kaji, selalu buat latihan dekat rumah. Okey semua. So untuk kemahiran ni kita dah habis. Untuk kemahiran cara nak tulis nombor dalam angka kita dah pun habis. So kita akan move on kepada kemahiran yang baru, iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. So sebelum tu, ada siapa-siapa nak pergi ke tandas dulu ke? Sebelum kita move on kepada nilai tempat, nilai digit. Oh, laju kita ni. Kat sekolah awak pun tak masuk lagi ni. Awak pun tak belajar lagi kan. Tapi kita dah pun sampai nilai tempat, nilai digit. Laju kita kali ni. Okay. Tak ada Semua tak ada rehat masa itu mas. Okay, tak apa. Jom kita sambung terus kepada nilai tempat, nilai digit. Okay, siapa boleh cerita dekat cikgu? Apa yang awak tahu tentang nilai tempat ni? Sebelum cikgu ajar. Nilai tempat tu yang 110 sah tu. 110 sah tu. Okay, tu nilai tempat. Okay. So apa beza dia nilai tempat dengan nilai digit? Kalau nilai digit dia nombor. Dia nombor. Nombor dia. Nilai tempat tak ada nombor? Tak ada. Tak ada. Ya ke nilai tempat tak ada nombor? Ya ke Cepaka? Cepaka? Awak kena yakin tau Cepaka. Kena yakin dengan jawapan awak. Cikgu memang suka timbulkan kekeliruan pada awak semua. Siapa yang dah biasa dengan cikgu memang dah tahu dah. Cikgu memang suka timbulkan kekeliruan walaupun jawapan awak dah betul. Okay, so jom kita tengok. Okay, untuk ni kita ada 2 jenis. Kita ada 2 jenis. Okay, kita ada 2 jenis Jenis yang pertama kita ada nilai tempat. Nilai tempat. Nilai tempat tu macam mana? Kita ada place value. Okay, semua sekali. Kalau orang tanya awak, apa tempat tinggal awak macam mana awak sebut? Apa tempat tinggal awak? Ataupun Taman Melati. Awak sebut Taman Melati. Permai Pura, Sungai Petani, Klang Gate, Setapak, Gombak. Taman Gombak, Pematang Pasir. Macam-macam. Awak sebut macam tu. Ada tak? Pernah tak dia sebut nama dia? Contoh nama awak Cinta. Contoh nama awak Cinta. Apa tempat tinggal awak? Cinta Taman Melati. Siapa yang dia selalu jawab macam tu? Dia sebut nama dia sebut tempat tinggal dia. Ada tak? Orang tanya, awak tinggal mana? Cinta Taman Melati. Dia pergi sebut nama dia pergi sebut rumah dia. Ada tak? Mesti orang cakap, apa dia ni? Pelik dia ni. Pelik dia ni. Pergi sebut nama ni. So jangan. Dia ingat nilai tempat. Ingat benda ni.
ingat tempat ataupun place, ingat rumah awak. Jangan ingat awak, ingat rumah awak. And then jangan sebut awak punya diri awak tu, jangan sebut. Sebut rumah saja. Okay, dalam nilai tempat, ingat awak kena tahu dia punya susunan dia. You have to know the correct arrangement of the place value. Susunan yang betul. The correct sequence. Okay, mula-mula kita ada apa? Sa, ones. And then kita ada puluh, tens. And then kita ada ratus, hundreds. Yang ini tak ada masalah. Yang ini jarang lah murid buat silap. Tapi yang ini murid selalu buat silap. Lepas ratus, apa dia? Ribu. Thousand. Tapi dia tak letak ribu. Dia letak 10,000. Dia letak 10,000. Ini yang selalu murid buat salah. Lepas dia letak 10,000, baru dia letak 1,000. Mana maunya? Salah lah jawapan awak. Ingat lepas 10, ratus, ribu. Once, 10, 100,000. And then barulah 10,000, 10,000. And then lepas 10,000, barulah 100,000, 100,000. Dan untuk murid tahun 5, tahun 6, dia ada tambahan iaitu juta, million. So kena ingat susunan nilai tempat dengan betul. Jangan tukar. Jangan ikut suka hati awak tukar. Boleh tak? Awak anak yang keempat, awak tukar. Saya nak jadi anak yang ketiga lah. Boleh tak? Boleh tak? Tidak. Mana boleh. Memang takkan mak ayah awak cakap, oh ni anak yang keempat saya. Padahal awak anak yang ketiga. Mak ayah awak takkan cakap awak anak keempat. Awak anak ketiga, sampai bila-bila lah awak anak ketiga, takkan berubah. Takkan berubah. Alright. Okay. Next kita ada nilai digit. Digit value. Okay. Untuk digit value, tengok ingat digit, ingat telur ayam, sifar. Kalau tadi ingat tempat, ingat rumah. Kalau sekarang ingat digit, ingat telur ayam, sifar. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau puluh ada satu sifar, kalau ratus ada dua sifar, kalau ribu ada tiga sifar, 10,000 empat sifar, 100,000 lima sifar, juta ada enam sifar. Okay. Ada sebarang pertanyaan untuk penerangan tentang konsep nilai tempat dengan nilai digit. Place value and the digit value. Ada tak? Ada? Agak boleh faham ke? Senang ke? Senang. Okay, kalau senang, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan pertama. Jenis yang pertama ni, dia minta kita nyatakan nilai tempat. Nilai tempat. State the place value. Okay. Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 pada nombor 23,479. State the place value of 3 in 23,479. Okay. Okay, kata kunci yang pertama apa? Ingat bila jawab soalan, cikgu nak awak seorang yang sentiasa memikirkan strategi. Sentiasa ada strategi. Apa kata kunci yang pertama? Apa dia nak mula-mula? Nilai tempat. Nilai tempat. Ingat nilai tempat. Place value. Ingat tempat, ingat rumah. Ingat tempat, ingat rumah. Okay, apa kata kunci yang kedua? Digit 3. Jangan tengok nombor lain. Tengok 3. 3 di mana? 3 di sini. Sekejap, cikgu tengok ada tak nombor besar. Okey, ada. 3 di sini. 3 di sini. Okey, di manakah 3 berada? Adakah sa? Bukan. Adakah puluh? Tidak. Adakah ratus? Tak. Adakah ribu? Ya. Yeah. So, bila dia tanya nilai tempat, jangan pergi buat 3,000. Jangan. 3 jangan tulis. Jangan tulis 3. Dia nak nilai tempat. Letak rumah saja. Jangan letak ri. Ri tu apa? Alah, cikgu ajar itu letak ri. Janganlah letak ri. Ri ni untuk singkatan. Apa dia? So, kita letak apa? Letak ri. Ribu. Ataupun Thousands. Thousands lah untuk murid DLP. Untuk murid DLP, thousands kalau untuk place value mesti ada S. Ones ada S, tens ada S dekat belakang. For the place value only. For the place value, you must put S. You must put S at the end of the word. Okay? Alright. So senang. Okay, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, berapa saat cikgu nak bagi? Cikgu bagi 30 saat lah. Soalan ni pun senang juga ni. 30 saat cikgu bagi. Okay, 30 saat Kita tengok soalan yang pertama. Okay, nyatakan nilai tempat bagi digit 9 pada nombor 80,195. State the place value of 9 in 80,195. Okay, sebabkan cikgu cakap lama tadi, 20 saat je.
20 saat. 20 saat. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Yang mana murid di LP tulis in English lah. Kalau murid perdana tulis dalam bahasa Melayu. Sebab dalam kelas ni dia campur. Ada murid di LP, ada murid perdana. Cikgu tak sempat nak buat asing-asing. Atas dasar tak cukup masa. Sebab hari cikgu dah penuh dah. So cikgu tak boleh nak buat asing-asing. Untuk DLP lain, untuk perdana lain. Tapi tak apa, bila kita buat macam ni, at least kurang-kurangnya awak biasa dengan soalan dua bahasa. Sebab dalam ujian awak akan ada soalan dua bahasa macam ni lah. Macam ni. Akan ada dua bahasa. So kalau contoh anda kata kalau tak semestinya murid DLP dia faham bahasa Inggeris. So bila awak tak faham bahasa Inggeris, tengok balik bahasa Melayu. Tak ada masalah, kita win-win. Kita ambil setiap peluang yang ada. Okey. First sekali, apa kata kunci dalam soalan ni yang pertama? Kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama? Place value. Place value, nilai tempat. Kata kunci yang kedua. Apa? 9. Digit 9, 9. Okay, so bila kita tengok balik nombor kita, dalam nombor kita ada 8, 0, 1, 9, 5. Okay, 9 di mana? 9. Fokus dekat 9. Okay, rumah apa ni? Rumah apa ni? Tens. Star 10. Rumah Pulau. So jawapannya adalah Pulau. Boleh ke cikgu tulis pu saja? Tak. Jangan tulis Pulau. Untuk murid DLP tulis tens. Okay, alright. Senang ke susah? Senang saja. Senang sangat. Senang sangat. Yalah. Tapi senang sangat soalan ni pun ramai yang salah. Ramai yang salah dalam ujian akhir sesi akademik. Ramai yang salah. Aduh, padahal senang tu soalan tu. Tapi ramai buat salah. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua dan juga yang ketiga cikgu akan minta siapa-siapa untuk explain. Okey, soalan ni cikgu bagi 15 saat. 15 saat untuk jawab. 15 saat. Okey, post sekarang jawapan anda. Okey, siapa nak volunteer? Yang sudah ke, yang belum ke, boleh je. Siapa nak volunteer? Me. Mi tu siapa? Saya. Paris. Paris. Okay, Paris. Okay, explain Paris, how you got the answer? First, we look at the keyword. The keyword says this place value. So we Place need to value. find the place value of the underlying digit. Okay, so the underline digit ni is the next key, the next keyword. Underline digit is the next keyword, digit bergaris. Okay, continue Paris. So the underlying digit is 0. 0 is located at the place value of hundreds. So what is the answer? The answer is hundreds. The answer is hundreds ataupun ratus. Ratus. Okay, good job Paris. Okay, dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul di bahagian chat. Okay, so ingat anda kata kalau kelas-kelas yang cikgu ajar, anda kata kalau awak join dalam tuition, kalau awak rajin explain, itu pun sebenarnya bantu awak untuk cikgu bagi TP yang tinggi juga. TP 4, 5, 6, senang je. Senang saja. Okay, alright semua. Jom kita move on pada soalan yang ketiga. Tapi cikgu yakin yang mana yang join kelas cikgu yakin awak akan dapat TP yang tinggi dalam PBD kelas untuk maths. Okay, jom kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir untuk bukan. Kali ni soalan ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Sebab dia ada soalan 4 dan 5 tu dia susah sikit. Okay, soalan yang ketiga. Come on, go. Soalan yang ketiga, 15 saat. 15 saat. Pejam celik kita ada lebih kurang masa 6 minit lagi masa mencemburu kita. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Okey, ada siapa-siapa nak volunteer?
Come on. Saya. Sebut nama. Fayat. Okey, Fayat. Okey, Fayat. Teruskan Fayat. Dia kira tempat di bawah. Okey. Nombor yang di bawah. Fayat punya mic tak apa dengar lah, Fayat. Lagi mulai. Apa? Lain baju orang lain ikut dulu. Tak apa. Okey, sekarang dah dengar dah. Sekarang dah dengar. Okey, digit bergaris berapa? Apa nombor dia? 10,000. 4. Okey, 4 berada di mana? 10,000. 10,000. So jawapannya adalah Puri. Betul, Puri? Salah. Oh, salah. Kenapa bukan salah? Sebab dia kena tulis 10,000. Kena tulis 10,000. Jangan mandai-mandai pergi tulis Puri. Okey, bagus. Fayat. Bagus. Walaupun mic tak apa okey tapi still cuba. Okey. Alright. Okey, so now kita move on pada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat dia susah sikit tau. Cikgu bagi masa dekat awak 30 saat. Soalan keempat dengan 5, cikgu bagi awak masa 30 saat untuk awak fikir. Sebab dia susah sikit. Dia bukan susah apa. Sebab ayat dia panjang. Bila ayat dia panjang, awak kena fikir lebih sikit. Okay, get ready soalan yang keempat. Cikgu bagi masa dekat awak 30 saat. 30 saat. Okay, soalan yang keempat. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Okey, digit yang berada pada nilai tempat puluh. Dia cakap apa? Nilai tempat puluh. Mana 10? Adakah ini? Tak. Ini sah. Adakah ini? Ya. Iya. Digit apa yang berada pada nilai tempat puluh? Sifar. Digit sifar. So sama ada dua. Awak nak tulis digit 0 ataupun awak tulis 0 sahaja. Dua-dua betul. Nak tulis digit 0 pun boleh, nak tulis 0 sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Okey, bagus. Bagus. Semua betul Oh, padu. Okay, now kita move on pada soalan yang kelima. Kalau macam tu, cikgu tak payah bagi 30 saat lah. Cikgu bagi 20 saat. 20 saat je. 20 saat je. Okay, ready? Soalan kelima. Okay, go. 20 saat. Ini mungkin soalan yang terakhir kita. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, cikgu nak tanya. Yang pakai Rahayu. Fayat. Kenapa mula-mula jawapan mula-mula 2, Fayat? Typo cikgu. Typo. Okey. Bukan typo. Saya terbaca ratus. Cikgu. Cikgu dah agak dah. Okey, ya. Ya. Habis kelas pukul berapa? Dah nak habis dah. Ni risau. Nak habis dah. Nak habis dah. Ni soalan terakhir ni. Yang ni soalan terakhir. Okey, ingat baca. Digit yang berada pada nilai tempat 100,000. Cikgu dah tahu dah. Akan ada murid yang baca 100 sahaja. 1,000 dia tertinggal. Ingat 100,000. 100,000 yang mana? Yang mana satu? 6. 6. Bukan 8. 80,000.
bukan 2. 2 adalah ratus. So 6. 100,000 adalah 6. So sama ada awak nak tulis digit 6 ataupun boleh tulis 6 sahaja. Dua-dua betul. Okey, so setakat ni macam mana? Senang susah? Senang. Okey, untuk kelas minggu depan, untuk kelas minggu depan, apa yang cikgu akan ajar awak, kelas minggu depan kita akan belajar jenis yang kedua, untuk nilai digit, and then akan ada beberapa soalan, and then kita akan tengok cerakin nombor extended notation, dan kalau sempat kita akan tengok next kemahiran. Kalau habis awal whole number ni, kita akan terus move on kepada tambah, tolak, darab, bahagi apa semua. Yes, ada sebarang pertanyaan? Cikgu, Ya. bila hari Bila apa? bila hari kelas? Bila hari kelas? Setiap Sabtu depan. Setiap Sabtu. Kelas kita semua setiap hari Sabtu je. Melainkan andai kata kalau cikgu ada event dekat sekolah pada hari Sabtu, baru kita akan ganti kelas pada hari Ahad. So dia bergantung pada inilah, pada kalau cikgu ada event pada hari Sabtu kat sekolah cikgu, so kita akan ganti pada hari Ahad. Tapi kalau tak ada apa-apa setakat ni, hari Sabtu je. Alright. Okey semua, so insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan. Selamat bersekolah. Bagi sesi dulu. Bye cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye semua. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye.